Closed doors, I'm a fool for your love. Saya dan rakan-rakan saya daripada kumpulan 1 ingin menceritakan dan membentangkan kepada anda semua apakah kepentingan pelan pemasaran. Jom kita tengok. Antara kepentingan pelan pemasaran yang ingin saya bentangkan di sini, yang pertama ialah meningkatkan reputasi syarikat. Pernahkah awak semua menonton iklan daripada syarikat Apple? Syarikat ini dia bukan saja memaparkan kualiti produk yang baik dan berjaya, malahan mereka berjaya mewujudkan ekosistem yang menunjukkan iklan mereka ni berada di kelas yang tersendiri. Sebab itulah setiap kali Apple keluarkan new model mereka, ramai orang yang mencari, ramai orang yang nak membeli sebab reputasi syarikat mereka yang sangat tinggi. Seterusnya, mesti anda semua tertanya-tanya mengapa reputasi syarikat ini sangat penting. Okey, syarikat yang mempunyai nama yang besar ataupun reputasi yang tinggi, mereka berpeluang menarik perhatian orang ramai dan secara tidak langsung mereka dapat meningkatkan penjualan sesebuah syarikat tersebut. Selain daripada gaya pemasaran yang Apple lakukan ini, dia juga berpeluang untuk meningkatkan reputasi syarikat dengan menghadiri seminar atau bisnes bagi atau cara bisnes bagi memperkenalkan imej bisnes mereka ni kepada orang ramai. Sebab itulah mereka bila join seminar-seminar ni, mereka dapat input, dapat experience, dapat ilmu, knowledge untuk mereka mengetengahkan lagi produk mereka. Untuk poin bagi kepentingan rancangan pemasaran yang seterusnya ialah mewujudkan persaingan sihat sesama syarikat. Pemasaran juga turut menawarkan persaingan yang sihat dalam sesebuah industri. Mengapa ia yang dikatakan cara yang sihat? Kerana pemasaran yang berkesan dapat meningkatkan orang ramai untuk mendapatkan sesebuah produk tersebut. Seterusnya, syarikat juga akan lebih terbuka dalam menawarkan USP ataupun dikenali sebagai Unique Selling Point buat para pelanggan. Contohnya, harga yang lebih rendah, penggunaan bahan yang berkualiti atau servis waranti yang lebih lama. Seperti anda boleh lihat, contoh yang sama melalui syarikat yang menawarkan air berbeza seperti berjenama T-Life, atau contoh lain yang kita boleh ambil ialah smartphone yang berjenama Apple. Akhir sekali, tanpa persaingan yang sihat, syarikat yang menguasai industri sesebuah bisnes bakal terus berkuasa tanpa memberikan peluang buat pelanggan mendapatkan pilihan yang lain. Oleh itu, pentingnya rancangan pemasaran iaitu mewujudkan persaingan yang sihat sesama syarikat. Jadi pelanggan dapat membuat pilihan yang bijak, yang tepat dan juga tidak tertumpu kepada satu syarikat sahaja. Seterusnya, poin yang ketiga adalah menggalakkan penggunaan sumber yang cekap. Pertama, meminimumkan kos pengeluaran. Apa itu kos pengeluaran? Kos pengeluaran adalah jumlah pembelanjaan yang ditanggung oleh sesebuah syarikat, sebagai contoh T-Life, untuk memperolehi input-input pengeluaran dalam proses pengeluaran barang atau perkhidmatan. Terdapat 3 jenis kos pengeluaran. Pertama, KB, kos yang dikeluarkan untuk membeli bahan. Sebagai contoh, syarikat T-Life mengeluarkan sedikit kos pembelanjaan untuk membeli kos bahan mentah seperti serbuk kopi, susu dan lain-lain untuk membuat minuman T-Life. 2. KU, kos yang dikeluarkan untuk membayar upah. Sebagai contoh, membayar upah kepada pekerja syarikat T-Life. 3. KO, kos yang dikeluarkan untuk membayar bil elektrik dan air syarikat T-Life. Begitu, kos pengeluaran terbahagi kepada 2, iaitu kos pengeluaran jangka masa pendek dan kos pengeluaran jangka masa panjang. Ke masa pendek mempunyai 2 input, iaitu input tetap dan input berubah.
Input tetap adalah input yang tidak boleh diubah dengan serta-merta seperti bangunan. Namun begitu, input berubah adalah input yang boleh diubah seperti pekerja, barang separuh siap dan bahan mentah. Kedua, memaksimumkan keuntungan. Syarikat T-Life perlu memilih output yang boleh memaksimumkan untung, iaitu dengan memilih gabungan input yang optimum dan mengeluarkan barang yang cekap serta perbelanjaan kos tidak melebihi pendapatan. Yang terakhir, mengelakkan pembaziran sumber, iaitu dengan menggunakan bahan mentah secara optimum dan mengelakkan pembaziran. Poin yang seterusnya saya akan terangkan mengenai perancangan pemasaran pada masa akan datang. So, apa yang kita perlu ada dalam perancangan pada masa akan datang? First kali kita perlu ada adalah visi dan misi. Kenapa kita perlu ada visi dan misi ni? Ni bertujuan untuk memberi semangat dan peringatan kepada sesuatu syarikat atau seumpama dengannya. Hal ini kerana untuk kita mendapat pandangan dengan jelas sesuatu kemahuan atau pencapaian yang ingin dicapai bagi sesuatu syarikat tersebut. Baiklah, poin seterusnya adalah sentiasa mencari peluang dan juga sentiasa mencari idea baru. Hal ini kerana untuk membuatkan sesuatu produk kita itu sentiasa menjadi yang segar dan fresh di pasaran, supaya kita tidak ketinggalan zaman. Baiklah, poin yang terakhir daripada saya adalah mengembangkan perancangan pemasaran yang strategik. Baiklah, pada zaman sekarang adalah zaman di hujung jari. So, pelbagai cara yang kita boleh lakukan untuk mengembangkan lagi pemasaran kita. Contohnya, kita boleh lakukan pemasaran kita dengan mengiklankan di kaca TV, iaitu di televisyen, di pelbagai media sosial, iaitu di Facebook, YouTube, Instagram dan sebagainya. Kepada rakan saya akan sambung sedikit point berdasarkan tajuk presentation task, iaitu okey semua, mari kita mulakan dengan poin yang paling penting untuk hari ini, iaitu planning. Okey guys, Planning ia amatlah penting kerana ia merupakan perkara asas bagi sebuah perniagaan. Bukan sahaja perniagaan, malah untuk kehidupan kita sendiri. Bayangkan kehidupan dan perniagaan kita yang tanpa ada perancangan awal, perancangan backup dan perancangan untuk masa hadapan. Pasti akan agak sukar untuk berjaya. Kenapa saya kata ia sukar untuk berjaya? Adalah kerana dengan planning ni, kita akan dapat mengenal pasti kebaikan dan keburukan. Okey guys, mari kita teruskan dengan poin seterusnya, iaitu potential markets. Okey guys, kita ambil contoh senang lah, T-Life. Siapa je tak kenal T-Life guys? Bukan satu Malaysia je, satu dunia kenal dia. Nak tahu sebab apa? Sebab planning dia yang teratur dan planning dia yang sangat stable. Okey, kita ambil contoh sebagai pada tahun 2020 ni, kita digemparkan dengan satu produk yang baru dikeluarkan oleh T-Life, iaitu Mi Spicy Boba. Apa yang menariknya bukanlah produk tu, tetapi cara mereka berfikir. Bayangkan, pesaing-pesaing, malah kita sendiri pun tak pernah terfikir nak minum T-Life sambil makan mie instant, ada boba dan boleh dimakan dengan panas dan sejuk. Walaupun setengah tak boleh nak terima dengan keadaan tu, tapi look at the bright side lah kan. Masih boleh dikenal satu dunia walaupun adik tak boleh terima. Menarik kan planning dia orang. Okay guys, mari kita teruskan dengan poin yang terakhir, iaitu opportunities and threats. Okay guys, benda ni simple je guys. Okay, planning, macam kita cakap tadi, tujuan planning kita ni adalah untuk mengenal pasti kelebihan dan keburukan. Kelebihan yang kita peroleh adalah peluang untuk kita mengatur strategi dengan baik untuk memasarkan produk kita akan dikenali oleh seluruh dunia. So, itu saja saya serahkan untuk orang yang seterusnya. Dan poin yang terakhir adalah menganalisis kebaikan dan kelebihan perancangan awal. Sekiranya poin ini adalah kita menganalisis balik kebaikan dan perancangan awal yang kita lakukan. Contohnya, macam kita rancang strategi pemasaran pada awalnya dan kita analisis balik apakah strategi awal itu memberi kelebihan ataupun keburukan. Poin yang kedua adalah penambahbaikan dan penyelenggaraan strategi pengurusan. So, apabila kita menganalisis kebaikan dan kelebihan perancangan awal itu, kita tambah baik dan menyelenggara semula sekiranya ada kekurangan dari segi pengurusan wang ataupun pemasaran. Dan yang ketiga adalah membaik pulih, menyusun semula organisasi supaya lebih relevan dan dapat memenuhi objektif pemasaran. Selepas kita mengkaji semula, iaitu menganalisis kebaikan, kita menambah baik dan kita membaik pulih dan menyusun semula strategi. Contohnya, kita menambah baik dari segi pengurusan, manakala kita memanfaatkan semula kaedah-kaedah dan kita membayarkan semula dan kita menjadikan pemasaran, kita punya program pemasaran itu lebih efektif seperti mana kita telah lakukan perancangan awal.
Yo yo yo.